Okey. Kita akan pergi satu persatu kaedah fiqh yang ulama guna. So kita pergi yang pertama. Yang pertamanya adalah al-umuru bimaqasidiha. Okey. Al-umur bimaqasidiha ataupun act are judged by the intention behind them. Ataupun dia ada dua terpulang, ada dua dalam bahasa Inggeris, ada banyak. Ataupun kalau tengok kat sini sekejap saya buka highlight. Okay, matters are determined by intention. Apa-apa ditentukan oleh niat. Sangat hijau atau hitam. Hijau. Matters are determined by the intention. Okay. Kalau ada soalan kat tengah-tengah nak tanya. So terpulanglah sama ada nak ambil act are judged by the intention behind them. Setiap perbuatan itu dinilai daripada niat. Intention ni niat. Niat di sebaliknya. Okay. Sama juga dengan ni, setiap perbuat apa-apa ditentukan oleh niat. Okay. Kaedah ini orang kata apa? Kaedah ini berasaskan dalil hadis yang pertama yang biasanya yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Innamal a'malu binniyat. Bisa dengar kan? Okay. Innamal a'malu binniyat. Maksudnya setiap perbuatan ditentukan daripada niat, adalah berpunca daripada niat. Okey. Saya tak baca sampai habis. Innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. So sampai habislah kan. Kemudian ataupun ada hadis yang kedua, berdasarkan hadis yang kedua yang berbunyi macam ni, la amala liman la niyatan lah. Tidak ada perbuatan kepada orang yang tak ada niat ke atasnya. Maksudnya kita ni buat sesuatu mesti dengan niat. Niat ni tak semestinya kita kena lafaz. Niat ni apa lintasan hati kita. Okey, macam kamu nak buka Zoom ni, niat kamu nak main kelas, dia bukan sahaja aku nak masuk kelas hari ni kerana Allah Taala. Dia tak ada niat macam tu. Dia bukan niat yang kita kena lafaz. Kadang-kadang kita bukan satu benda yang kita, kadang-kadang benda dah terbiasa, memang kita dah niat nak pergi minum air, nak pergi tandas, nak pergi buat apa, nak ambil handset, nak buka scroll tu, sebenarnya kita dah niat dah. Cumanya orang yang salah faham, niat adalah satu perbuatan lafaz. Kan? Yang selalu dipersoalkan adalah waktu puasa. Waktu nak niat puasa. Tak niat, niat tu memang rukun, tapi kalau tak niat, tak puasa lah Ramadan dia kan. Okay. Dia berjaga-jaga, dia bangun sahur. Lepas tu bila dah siang-siang, kawan dia tanya, tadi hang niat tak? Niat puasa tak? Oh, lepas tu dia kata, Allah lupa. Nak lupa pasal apa? Dia bangun sahur sebab apa? Dia faham tak? Maksudnya dia bangun sahur tu, dia memang dah niat nak puasa lah hari tu. Niat ni dia bukan benda yang nawaitu shauma dia kena baca, ataupun dia kena baca, dia kena lafaz kuat sahaja aku puasa esok hari. Ada yang khilaf kata nak niat puasa ni niat untuk 30 hari, untuk sehari. Macam-macam lah kan. Tapi sebenarnya niat ni lintasan hati. Kita dah bangun sahur tu, buat apa dia bangun sahur? Kalau kita tanya adalah, bangun sahur apa? Nak puasa. Maksudnya dia dah niat dah. Dia bangun sahur sebab dia nak puasa.
Kadang-kadang terlupa puasa betul lah kali. Ada yang budak-budak ni ambil kesempatan tak niat yang tadi makan lah. Budak-budak lah, budak-budak mana besar ni dia faham dah. Fiqh ni terlupa tak apa semua kan. Okey, boleh faham lah niat. Sembang panjang pula pasal niat. Okey. So, tapi dalam niat ni ada niat ni ada peranan dia. Okey. Apa peranan niat? Sebab apa fungsi peranan lah, peranan niat. Kenapa kita perlu ada niat? Okey. Okey, yang pertamanya adalah peranan niat yang pertama. Okey, niat punya peranan ada dua. Okey. Peranan niat ada dua. Yang pertama, kita dengan adanya niat, sama ada kita lafaz ataupun tak lafaz, boleh kita lintasan hati yang kita okey, kita macam mana kita niat nak pergi niat ni ada dua peranan. Peranan yang pertama adalah untuk membezakan sesuatu ibadah dengan adah ataupun adat. Okey, beza tau adat. Adat ni macam mana? Okey, setiap hari kita pergi kerja. Contohlah kamu pergi kelas. Macam saya setiap hari saya pergi kerja. Pergi kerja sana dan sebagainya. Ada orang dia pergi kerja, dia memang nak duit lah. Dia berniat untuk nak kumpulkan duit sebab dia fikir, oh aku banyak hutang, setiap bulan aku kena kerja sebab nak bayar hutang. Itu si Fulan lah. Okey, kata yang si B ni pula. Okey, dia niat nak pergi kerja adalah untuk nak kerja yang sama. Okey, tapi dia niat untuk dia nak dapatkan duit untuk bagi kat nak sara hidup, nak memenuhi tanggungjawab dia untuk sara hidup, bagi kat mak ayah dan sebagainya, dan membayar hutang. Bayar hutang tu betul. Berbayar hutang tu pun kalau kita niat dengan betul dapat pahala sebab kita jalankan tanggungjawab. Okey, yang si A tadi ni dia macam dia ke arah bukan, dia tak ada niat yang kerana Allah dan sebagainya. Faham maksud saya? So dia melakukan amalan harian macam biasa. Jadi apabila niat kita ke arah kerana Allah, kita nak memenuhi tanggungjawab sebagai seorang suami, nak bagi nafkah kat isteri dan sebagainya, okey, dia akan bertukar daripada adat itu, adat yang biasa setiap hari dia buat, tapi dengan niat yang betul, dia akan menjadi sebagai satu ibadah. Macam kamu pergi kelas kan? Pergi kelas, tak pergi, kalau tak pergi kelas nanti kena bar. Tak boleh masuk exam. Orang yang kedua, dia nak pergi kelas sebab nak menuntut ilmu. Menuntut ilmu, nak tambah ilmu. Menuntut ilmu ni memang tuntutan agama kan. So beza. Orang yang pergi kelas sebagai adat dan orang pergi kelas sebagai ibadah. So ni peranan niat. Bila kita niat betul, kita buat benda yang adat itu dapat pahala. Tak maksudnya orang ingat, oh buat benda-benda ni tak dapat pahala, yang dapat pahala benda-benda wajib, solat, puasa, bayar zakat, benda-benda wajib lah yang kena buat. Tu ikut cakap mak ayah sebagainya. Tapi kadang-kadang benda yang adat, benda yang kecil, kita pergi kerja, kita pergi mana ke sebagainya, benda kecil tu pun kita boleh dapat pahala dengan niat yang betul. Itu peranan niat. Okey, boleh faham ah? Okey, sekejap samalah. Macam ini, dia bagi contoh kat sini. Seorang yang berpuasa, okey, ini macam saya bagi contoh lah tadi, dia buat benda yang personal habit, benda yang biasa dibuat setiap hari. Okey. Dia main bola ke kan, ada orang suka main bola kan, dia main bola dan sebagainya, tapi kalau dia niat untuk sihat supaya dia dapat beribadat lebih cergas, dia boleh khusyuk, dia dapat pahala. So kalau dia kata dekat sini, some action can be considered as personal habit if the action are performed without the proper intention.
Dia sebagai akan jadi adat macam adat biasa, tapi kalau sekiranya dengan tanpa niat yang betul, dengan niat yang sempurna. Tapi kalau dia niat dengan betul, dengan sempurna, insya-Allah dia akan jadi, dia bertukar daripada adat kepada ibadah, daripada adah kepada ibadah. Bagi contohlah, dia bagi contoh juga kat sini. Yang ni yang ketara lah. Contohnya apa dia tau? If a person refrain from eating and drinking. Zaman sekarang ni orang suka buat, orang yang berisi lah ataupun yang gemuk sikit ni, dia suka buat IF, intermittent fasting. Okay, intermittent fasting. Okay, dia buat intermittent fasting, dia nak menahan daripada ni, refrain ni maksudnya dia nak menahan daripada makan dan minum. Dia ada certain time pula kan, 16 jam. Okay, contoh 16 jam dia boleh makan. Kalau puasa tak sampai 16 rasa, sat je. Berapa? 5, 12, 13, 14, 15. Lebih kurang lah 16. 16 jam juga. Intermittent fasting. Biasa dengar ada IF? Biasa dengar? Akif biasa dengar orang sukan. Tak pun dia tengah buat. Aziz dengan Alia biasa dengar ada IF? Intermittent fasting. Antara satu plan diet. Tak dengar? Pernah buat. Pernah buat saya bagi kan? Pernah dengar? Alia tak dengar? Tak pernah. Dia tak terfikir nak diet tu. Okey, kalau orang pernah diet, dia akan cari-carian. Dia diet dengan Syaki dan sebagainya kan. Okey, yang ni intermittent fasting ni diet dengan tahan makan dan minum, dan makan hanya waktu tertentu saja. Waktu ni tak boleh makan, minum tak boleh, minum boleh. Okey. Kita ambil contoh macam ni lah. Okey. Dia buat IF, dia menahan makan dan minum dari satu waktu ke satu waktu tanpa niat, dia tak dengan tanpa niat, dengan dia buat sesuatu tanpa niat untuk berpuasa. So dia dapatlah diet tu. Okey. Tapi kalau seseorang dia tak dapatlah puasa, tapi kalau seorang tu dia buat IF, dia susun waktu IF dia adalah waktu siang, malam dia makan, dan dia niat sambil-sambil tu dia niat berpuasa, dia dapat ibadah. Maksudnya benda tu dua benda lah dia dapat. Satu berpuasa dan satu IF, intermittent fasting. Okey? Dia faham? So kesan dia apa? Dengan niat ni, dia macam saya ulang baliklah, dengan niat ni dia membuatkan kita bertukar daripada adah kepada ibadah. So adah ini tidak akan, will not be rewarded. Okay, will not be rewarded. Nampak kan? Okay, dan tapi kalau kata kita niat dengan betul, insya-Allah ibadah ini biasanya akan kita mengharapkan rewarded lah. Rewarded ni dapat pahala lah, dapat reward, dapat apa? Balasan daripada Allah SWT. Okay. So apa peranan niat yang kedua? Peranan niat yang kedua adalah untuk membezakan satu ibadah dengan satu ibadah yang lain. Okey. Contohnya apa? Yang tu biasalah, dia niat nak solat. Dia niatlah solat. Dia tak boleh nak solat dengan dia nak solat dengan dia nak menunaikan zakat. Dia nak buat serentak, tak boleh. Niat ni untuk membezakan antara ibadah, sesuatu ibadah. Ibadah A dengan ibadah B contoh. Tak kisahlah apa-apa ibadah. Dia nak puasa ke, sunat dan sebagainya. So niat itu memain peranan untuk nak bezakan satu. Dia tak boleh buat niat nak buat benda dua ibadah dalam satu masa. Jadi dia kena niat satu-satu. Dia tak boleh niat serentak. Dia mesti dia akan niat satu-satu. Okey. Sebab tu dalam sesatu ibadah, niat ini adalah satu rukun. Okey. Rukun sebab apa? Dalam ibadah dia tak boleh niat nak buat dua ibadah serentak. Okey. Pada masa yang sama dia nak puasa Ramadan, pada masa yang sama tu juga dia nak puasa nazar. Tak boleh. Dua puasa wajib tak boleh buat serentak. Benda-benda yang wajib lah
ibadah lah. So dia tak boleh buat serentak. Okey, contohnya dia nazar dapat nak puasa sehari. Lepas tu dia nazar dia dapat apa, berjaya dalam satu exam pula ni, tak kisahlah exam apa, dia nak puasa satu hari. So dia nak gabungkan ibadah ni, puasa serentak tak boleh. Sebab tu satu ibadah, satu niat, dan satu ibadah, satu niat. Bermaksud dia kena buat separately. Kena asing. Boleh? So, okay. Boleh faham? Okey, persoalan dia sekarang, macam saya cakap di awal-awal tadi saya ada sebut, lafaz niat. Lafaz niat ataupun kita kena baca kuat-kuat niat ni, lafaz ni. Kita lafaz faham lafaz? Lafaz niat ataupun uttering intention. Adakah ianya satu, is it compulsory or not? Sama, dia wajib ke tak? Ada 3 pendapat. Dekat sini saya bawakan 3 pendapat, 3 khilaf. Benda khilaf Okey, ada 3 kat sini. Yang pertamanya adalah Syafi'i. Syafi'i lah. Kita dekat Malaysia ni ramai Syafi'i. Okey, Syafi'i, mazhab Syafi'i, school tu bukan sekolah mazhab. Nanti kita akan pergi kepada development of Islamic law, kita akan jumpalah mazhab-mazhab ni. Okey, school ni mazhab. So, mazhab Syafi'i menggalak school held that it is recommended to pronounce the intention in order to support the intention in the heart. Okay. Imam Syafi'i menggalakkan untuk lafaz niat. The word is recommended, not compulsory. Beza recommended. Recommended ni menggalakkan. Okay. Bukan satu benda yang wajib. Wajib ni dah jadi rukun. Tapi dia menggalakkan. Sebab apa Imam Syafi'i kata menggalakkan? To support the intention in the heart. Untuk support, untuk menyokong niat kita dalam hati. Yang pentingnya niat dalam hati tu. Niat dalam hati tu yang rukun. Okey? Tapi kadang-kadang ada orang yang lafaz niat dia sampai mengganggu orang sebelah. Dia tak masuk lagi. Usolli. Dia nak bagi synchronize dengan dalam hati ni. Pernah jumpa tak orang macam tu? Dia nak bagi synchronize, nak bagi selari dengan niat dalam hati ni. Usolli fardu, tak boleh. Turun. Usolli dia buat lagi sekali. Tak boleh juga, turun lagi. Dia usolli sampailah imam rokok, pak usolli fardu, terus rokok. Boleh pula masuk, cepat pula dia masuk. Saya biasa jumpa lah orang macam tu. Faham tak? Bila imam duk baca Fatihah tak masuk. Imam baca surah tak masuk. Dan imam rokok dan dia boleh masuk cepat pula. Apa masalah? Kadang-kadang sampai mengganggulah orang sebelah. Dia bahayalah sampai mengganggu, ada dapat mengatakan mengganggu orang sebelah ni, dia jadi makruh lah. Okey, sampai baca kuat-kuat dan sebagainya kan. Dia yang tu merupakan satu penyakit. Penyakit apa? Was-was. Dia tak yakin dengan niat dia. Dia tak yakin. Was-was ni biasalah, was-was ni syaitan duk ganggu lah. Okey. Dia sampai tahap macam tu, mengganggu. Dia nak sinkronisekan dengan lafaz dan niat. Sampai mengganggu hati, macam mana kekusyukan dia, sampai mengganggu orang lain dan sebagainya kan. Dia benda dia okey, kita dah pi dah masjid. Kita dah pi dah daripada rumah ni, kita pi masjid sebab apa? Sebab nak solat maghrib. Contoh, dah nak solat isyak. So pi sana kadang-kadang niat simple lah, okey aku dah nak, okey saya
nak maghrib, nak menjadi makmum. Setengah orang, oh ya, aku imam ni. Nak kena pergi cepat kan, kena pergi awal. Dia dah niat daripada rumah dah. So sampai-sampai sana kadang-kadang kamu pernah nampak kan orang Allah, dia terus-terus sampai aja berdiri, Allahu akbar. Sebab dia dah niat dah. Dia tak adalah setengah orang dia nak buat balik, dia nak niat dekat situ. Dia nak niat semula dekat situ, tak ada masalah lah. Okey, ada orang dia dah sampai-sampai berdiri, baru sampai ni Allahu akbar. Terus dah. Dia dah niat dah. Dia dah consider tadi dia main ni memang nak solat maghrib, so dia dah niat. Dah memenuhi rukun yang pertama. Ada orang dia nak perbaharui niat dia, okey dia sampai berdiri, dia kosongkan fikiran, okey dia niat balik. Dalam hati, Allahu akbar. Okey, dia niat dalam hati, dia nak solat maghrib dan solat asar dan sebagainya. Terpulang kepada orang tertentu dia yakin macam mana. Takut dia nak clear, dia nak buang dunia semua baru dia nak niat. Dia nak perbaharui niat, terpulang boleh juga. Okey. Ada orang dah daripada rumah dia dah niat dah. Okey. Tapi okey, Syafi'i kata lafaz niat, kita nak bincang pasal lafaz niat, uttering intention. Lafaz niat ini digalakkan untuk menyokong niat dalam hati. Okey, Imam Hambali kata apa? Uttering of intention is not recommended. Hambali pula kata tak digalakkan dan dia dikira sebagai satu innovation ataupun Imam Hambali kata bid'ah. Ni sensitif bila sebut bid'ah sensitif. Okey. Bid'ah. Tambah-tambah orang KL lah kan. Dia kata polih Wahabi apa semua sebagainya. Okey. Tapi dia di sekolah materi tak apa. Okey. Ya. Hambali mengatakan uttering of intention is not recommended. Hambali kata tak digalakkan. Dan Hambali juga mengkategorikan sebagai benda tu sebagai satu bid'ah. Bid'ah ni apa maksud bid'ah? Benda yang Rasulullah tak buat ataupun benda yang innovation, inovasi, ibadah yang senang cakap bid'ah ni adalah satu benda yang Rasulullah tak buat lah. Okey. Tu Imam Hambali kata. Imam Maliki kata pula, ini dia ringan sikit. Dia kata yang tadi tak digalakkan. Yang Imam Maliki kata uttering of intention is permitted, dibolehkan. Tetapi it is better not to utter it. Dibolehkan, nak lafaz ni tak ada masalah, boleh. Tapi lagi baik kalau tak lafaz. Tu Imam Maliki kata. Maksudnya tak salah lah. Kalau kita tengok Hambali, dia lebih kepada macam salah. Tak digalakkan sebab satu bid'ah salah lah. Okay. Maliki kata, nak buat boleh tak ada masalah. Tak buat lagi bagus. Macam tu. Dalam bahasa mudah lah. Okey, nak buat tak ada masalah. Tak salah pun, tak salah. Tapi tak buat lagi bagus. So, orang dengar tak buat lagi bagus. So, lagi bagus tak buat. Lagi baik lah. Itu Imam Maliki kata. Okey. Okay, apa dah? Okey. Ya. So kita nak tengok aplikasi dia dalam kewangan Islam khususnya. Okey, dalam kewangan Islam. So kita nak tengok applications in Islamic finance. Okey. Dalam orang kata apa? Dalam satu kaedah yang utama, major legal maxim ataupun kaedah fiqh yang utama ada 5 macam saya sebut tadi. Tapi dalam 5 tu dia ada anak-anak dia. Dia ada kita panggil kaedah terbitan ataupun kaedah yang kecil-kecil bawah dia lah. Dia ada banyak. Okey, ni salah satu dia adalah al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani la li alfaz wal mabad. Okey. Kita maksudnya dia dalam kewangan dalam uqud ni dia akan tengok dari segi niat dia. In contract, consideration is given to intention and meaning. Bergantung pada niat daripada rather than words and form. Dari kita kena tengok niat daripada apa yang dia kata. Senang cakap macam itulah. Okey, contohnya apa? Yang ni antara soalan popular yang saya selalu tanya lah. Tapi tak tahulah tengok saya ni tanya ke tak. Okey, contoh dia apa? Saya bagi contoh situasi. Kalau seseorang itu dia jumpa, okey, kita nak bincang tentang isu luqatah.
Luqatah ni apa? Pernah dengar tak? Pernah dengar? Kamu perasan tak dekat dekat Zoom ni ada boleh angkat tangan. Ada kan? Ada kan? Tu dah ada orang angkat tangan. Okey. Ada orang angkat tangan saya tengok balik. Ni apa ni? Macam mana saya nak turunkan tangan semua? Saya boleh turunkan tangan juga. Dah tak ada dah sebab dah turun tangan. Okey. Tak payah jawab tak apa. Okey, siapa pernah dengar luqatah? Cuba angkat tangan. Saya nak tengok. Pernah dengar tak luqatah? Tak nak? Tak ada orang angkat tangan pun? Tak pernah. Luqatah Luqatah ni adalah satu masalah juga. Masalah di mana masalah luqatah ni adalah barang yang jumpa. Yang ni yang kita sering pernah lah pengalaman Ustaz. Sekejap. Ayah tu nak angkat. Kalau orang kawan tu saya tak angkat. Okey. Tak mana tadi? Okey, luqatah ni adalah satu masalah di mana apabila tak tahulah kamu pengalaman gedak kita jumpa barang bukan hak kita. Okey. Luqatah ni adalah kita jumpa barang. A person find somebody good selain in the way and pick it up. Terpulanglah sama ada kamu jumpa barang kat mana-mana dan kamu nak ambil, kamu ambil. Okey, kamu ambil. Okey Saya bagi satu situasi sebab ianya menentukan dari okey, kamu jumpa satu handset dekat surau, dekat lantai atau dekat masjid lah, kamu jumpa ada orang tertinggal handset. Apa kamu ambil? Okey, nak jadikan cerita lah. Okey, kamu ambil handset tu, kamu ambil handset tu, lepas tu kamu pegang. Okey, kamu pegang. Tiba-tiba katakanlah kamu kemalangan. Handset kamu duduk dalam poket, naik motor balik rumah, kemalangan ataupun kamu jatuh motor lah, kemalangan macam teruk sangat. Kamu jatuh motor. Jatuh motor menyebabkan handset yang tadi tu jatuh juga dan skrin pecah. Okey. Handset yang kamu jumpa tadi ni. Okey. Kamu jumpa dan kamu letak dalam poket. Okey, lepas tu pecah. Keesokan harinya kamu ataupun waktu lain waktu katalah tadi waktu isyak, so esok tu subuh kamu nak pergi buat pengumuman, jumpa handset. Okey, handset ni tapi dah pecah sebab saya kamu buat kan, tapi dah pecah sebab saya kemalangan kemarin. Okey. Persoalan dia sekarang, yang ni saya nak tanya pendapat seorang, cuba fikirkan. Okey. Dandan alias Newman. Okey. Persoalan dia, adakah kita katakan Ali lah, Ali yang jumpa tadi adakah Ali perlu ganti kerosakan tersebut? Apa pendapat orang-orang? Ataupun dia tak perlu ganti? Kita tukar slide. Okey.
Jawab ah. Sat. Ya perempuan. Okey. Kan? Perlu ganti saya. Sebab dia tak ada jawab kena ganti, tak boleh ganti lah. Dia kena mesti ada sebab. Bagi pada pendapat saya, sebab dia bila dia dah ambil benda tu, jadi tu adalah tanggungjawab dia. Jadi bila berlaku sesuatu tu, dia kena tanggungjawab lah. Okey. Tak lah ni mana yang lain tak buka mic. Saya dah request dah, dia pun buat tak tahu ya request dia. Akil. Okey, Alia. Kalau bagi saya tak perlu kot. Tak perlu sebab Sebab jatuh motor tu dia tak minta pun jatuh. Dia macam terjadi. okey. Akil. Orang duk request unmute dia tak mute. Pendapat pendapat dia Ulama stang ni. Asal cerita tu dia jumpa tuan yang hilang phone tu. Dia nak buat pengumuman lah dan tuan tu waktu subuh tu tuan tu dia ada. Dia belum jumpa tuan dia lagi lah. Tapi dia jumpa tuan dia dalam keadaan handset dia rosak. Handset yang dia pegang tu rosak. Pendapat Akil rasanya dia ada berlaku perkara yang Abang kata Wazir pun boleh jadi juga. Dan abang kata Alia pun betul juga. Sebab dia tak accident tu bukan secara yang rancang. Dia berlaku secara spontan lah. Okay, kesimpulan dia dia Kesimpulan kena dia kalau ikutkan dia kena bincang dengan tuan dia lah. Sama ada dia ikut pada orang tu, kalau dia boleh ganti. Kalau dia kata dia bincang lah. Tapi sebaiknya kita gantilah. Sebab kita dah pegang. Sebaik je lah. Sebaiknya. Tapi saya nak yang sepatutnya. Sepatutnya sepatutnya kita bincang lah. Sepatutnya berbincang Cara dengan tuan. Sebab boleh juga berlaku dia ganti dan boleh juga tuan dia kata tak apa. Yang penting pun saya jumpa. Itu lah. Okay, Sat mana lagi seorang? Sat, sebelum saya beritahu soalan, jawapan kita tunggu seorang je. Lain problem ke? Pedia? Tapi bagi Aki suggest kita lah yang tukarkan ahli yang patut betulkan lah. Tapi nak kekal nak suruh rasa tu suka. Tapi kalau benda tu rasa dia bersalah, rasa tanggungjawab dia tu betul, dia betulkan lah. Tapi ikut tuan dia juga kan, tuan dia kata yang penting kau boleh ikut, tak kisah pecah lah, crack lah. Confuse lah saya ni, kamu Sat kena ke tak kena ni? Sepatutnya tukar, lepas tu sepatutnya bincang pula mana satu ke? Happy mana Wazir? Keluar ni, line slow. Dengar kata kamu dah boleh main aktif Ya? Dengar kata KPT dah bagi student main college ataupun campus. Ada dengar? Tak, tak nak. Tak dengar ya? Sama ada bulan 9 atau bulan 10. Bolehlah orang tu nak rentah. Dengar katalah dan kita akan request untuk main juga. Oh lega kalau buat ni sebab tak perlu buat final exam online. Renyah. Okey. Wazir dengar Akil kata apa tadi? Tak. Ada. Sekali lagi ulang-ulang. Tak apa-apa yang perlu buat. Tapi rasanya berat kepada gantilah. Berganti Buat pada ganti lah. Bukan tadi kata sepatutnya berbincang kan? Boleh juga. Tapi kalau tadi bincang. Macam-macam jawapan. Macam mana nak jadi ulama ni? Nak jadi tempat rujukan orang awam. Orang kampung yang tak belajar ilmu. Tempat rujukan kamu kena firm.
Kalau macam tu baik kata ikut skor, nak ganti tak mau ganti ikut skor. Tak boleh kan, orang nak keputusan. Dia nak apa yang sepatutnya orang si A ni buat dan apa yang sepatutnya, apa yang perlu. Kalau ikut dari segi hukum fiqh. Okay. Yang pentingnya ikut hukum fiqh ataupun ikut kaedah fiqh. Sebagai tanggungjawab, kewajipan dia. Sebab benda kalau ada yang wajib, tak buat, dosa. So kewajipan dia apa? Melainkan kalau kata dua-dua bersetuju lah kan. Dia berbalik kepada dua-dua perbincangan kedua. Tapi yang sepatutnya. Okey, yang sepatutnya. Ianya bergantung kepada niat. Yang ni dia berkaitan dengan hukum ataupun orang kata apa, dia punya kewajipan dan tanggungjawab dia selepas kerosakan tersebut bergantung kepada niat. Waktu dia ambil handset. Okey, kita tengok ada dua situasi. Kadang-kadang soalan ni dia minta general, so kamu kena jawab, bagi tahu dua-dua situasi lah. Okey. Tapi kalau dia dah bagi tahu kata niat dia ni, kamu kena jawablah apa kewajipan dia. Okey. If Ali tadi, he intend to hand it over to the owner and has made and he has made it known to the others, he will treat as trustee ataupun dia sebagai satu amanah. Kalau saya tak terjemah, faham tak? Siapa tak faham kat tangan? Tengok, tak ada orang kat tangan, maksudnya faham lah. So, angkat tangan dalam Zoom lah. Dah tahu lah. Saya saja nak tengok kamu sebab saya sentiasa tengok kamu punya ni. Tak, Akil jangan buat turun tangan ni. So, dua orang lagi ni faham lah kalau saya terjemah kan. Dan semua angkat tangan. Sat, jangan buat turun tangan ni. Saya nak try macam mana nak buat turun tangan kamu. Ada lu. Oh, kat sini. Okay. Lower hand. Okay. Oh, dah jumpa dah. Jangan apply. Okay. Maksudnya kat sini, sekiranya orang itu, dia niat dia untuk memang dia ambil handset itu dengan niat dia nak cari tuan dia untuk bagi balik. Dia niat dia nak pulangkan. Dia faham Dia niat untuk dia nak bagi balik dekat tuan dia. Itu niat dia. Waktu dia ambil handset tu. Handset siapa ni? Tak apalah, ambil lah, simpan dulu. Untuk nak berikan tuan. And then, sekiranya berlaku apa-apa kerosakan. Okay. Maksudnya kat sini, in case the property ataupun apa-apa barang, the thing is destroyed while in his possession, dalam tempoh waktu dia pegang dan dia simpan tersebut, berlaku apa-apa kerosakan terhadap barang tersebut, will not be required to indemnify. Apa maksud indemnify? Apa maksud indemnify? Indemnify ni adalah nak kena bayar ganti rugi. Dia tidak wajib untuk, dia tidak perlu bayar ganti rugi sekiranya sewaktu dia simpan dalam poket tu rosak. Sebab niat dia nak bagi balik. Boleh faham kalau kata semua jawapan tadi salah sebab semua tak sebut dengan niat. Jadi tak lengkaplah tak lengkaplah jawapan tu. Okey. Walaupun jawapan Alia hampir-hampir betul. Maksudnya dia jawab, Alia sebut kata tadi dia tak perlu ganti sebab aksiden tadi bukan, senang cakap, bukan dia plan ataupun tak sengaja pun dia aksiden. Okey. Aksiden tu memang tak sengaja. Persoalan dia nak kena ganti ke tak. Jadi berbalik kepada tujuan dia ambil handset tu. Okey. Dia kena tengok niat dia. Kita kena tanya dia niat dia. Niat nak ambil handset sebab apa? Memang dia nak bagi balik. Okey. Tetapi yang kedua, poin yang kedua, but if he
But if he has kept it as owner, he would, maksudnya it, dia ambil benda tu, keep it as owner. Apa maksud keep it as owner? Maksudnya dia ambil dengan tujuan, wish, handset ni, ambil ni buat tak ada no, lagi SIM kedua aku pun memang tak ada handset kan, ambil lah. Dia niat dia tu, dia nak ambil handset tu dan dia nak guna handset tu. Maksudnya dia nak own, dia nak ambil sebagai, dan dia nak anggap dia sebagai handset tu dia punya. Okay, and he would be treated as a usurper ataupun ghasab dalam bahasa Arab. Usurper ni adalah perampas ataupun curi lah. Senang cakap, dia dikira sebagai mencuri. Okey, walaupun benda tu dia bukan curi, dia jumpa. Tapi bila dia nak ambil untuk kegunaan dia, dia dikira mencuri. Okey. Kemudian dalam tempoh okey, katakanlah dia tak buat pengumuman, maksudnya dia memang nak mencuri ni. Okey, dia nak memang niat dia nak mencuri. Dia tak buat pengumuman pun kat masjid untuk next waktu ibadah kan. Okey, dia niat mencuri, tiba-tiba berlaku kerosakan pada handset tu, dia accident dan sebagainya. Nak jadikan cerita lah, nak jadikan drama, biasa drama Melayu, nak jadikan cerita, tiba-tiba tuan dia jumpa si Ali ni, ini handset aku ni, aku tahu, aku tanda kat sini, ada tanda sini, tengok ada tek lalat dan sebagainya kan, ada tanda kat sini. Okey, sah ni handset aku. Okey, zaman sekarang pula boleh tengok Siri kan, setiap handset tu Siri dia tak sama kan, bukan Siri iPhone tu, Siri, nombor Siri. Okey, Siri iPhone tu lain. Okey, nombor Siri tu tak sama semua handset. So boleh tengok ini aku simpan ni memang nombor Siri handset aku. Tak ada dah nombor Siri. Semua tak sama ataupun orang cakap nombor kat menalan lah kan. Okey. So dia dapat detect tiba-tiba dan kemudian dia dapat jumpa handset dia tu dalam keadaan rosak. So apa tanggungjawab si Ali tadi? Apabila dia niat, dia memang ambil itu untuk kegunaan dia, dia nak curi, dia wajib ganti. Okay? Dia wajib bayar ganti rugi. Sebab dia niat mencuri. Tak kisahlah barang jumpa ke, kalau dia mencuri barang, yang ni mencuri dengan sengaja ni, pergi pecah loker ke, almari orang, ambil barang tu. Lepas tu bila tuan dia jumpa balik, dah tak seperti asal. Contoh curi baju ke apa kan. Sat, seminit. Sorry. Saya nampak ada orang bawa kereta. Kan siapa dia? Okey. Dia curi, lepas tu tuan dia jumpa balik, contoh baju. Dah tak seperti asal, ada koyak dan sebagainya. Okey, baju jersey ke kan? Baju jersey MU ke, Chelsea ke, Liverpool ke. Okey. Kemudian dah jumpa balik, main kat padang, dia tengok, ni baju aku ni, tu ada tanda. Tapi dah tak seperti asal. Contohnya dah ada koyak dan sebagainya kan. Jadi dia nak ambil balik baju tu, dia sepatutnya dia kena ganti balik dengan baju yang baru sebab dia niat dia memang nak mencuri. Okey? Dia faham kan? So, apa hukuman ataupun balasan yang dia kena buat itu adalah bergantung kepada kesimpulannya, bergantung kepada niat dia. Okey. Situasi yang ketiga, dia berubah niat. Dia memang niat nak mencuri, tiba-tiba terjumpa tuan dia. Aku memang nak bagi kat hang sebenarnya ni. Tukar pula niat dia. Tak, aku memang nak bagi kat hang sebenarnya ni. Okey. Yang tu tak boleh kawal. Benda tu kita tak boleh nak tahu sebab niat ni dalam hati. Ianya berbalik kepada dia dengan Allah baliklah. Kita serah dia dengan Allah. Dan kita tak boleh nak
Kita tak boleh nak siasat betul-betul, tak boleh nak paksa dia mengaku dan sebagainya. Tapi kadang-kadang benda tu boleh dinilai daripada perbuatan awal dia. Contoh macam baju tadi. Kalau dia niat nak bagi, dia jumpa, contoh aku terjumpa baju ni kat Ampayan. Kalau dia niat nak cari, lepas tu aku kemas-kemas tengok tak ada orang ambil. Kalau dia niat dia nak tolong simpan, dia tak pakai. Tapi dia siap pakai, pergi main petang-petang pula. Boleh faham tak? Tu kita dah boleh nilai daripada situ, pasal faham pakai. Kalau hang betul nak bagi kat tuan, contohlah cerita sembang orang utara. Kalau betul yang nak bagi kat tuan, ni kenapa hang pakai? Tolong simpan dah. Kan? So daripada perbuatan tu kita dah boleh nilai niat dia. Okey, boleh faham? So sama juga dalam kontrak, tu dalam kewangan Islam lah, tak kita jumpa barang, ataupun dalam kontrak lain, khususnya dalam biasanya pinjaman lah, pinjaman. Isu dia pinjaman PTPTN. Okey. Contoh yang kedua seterusnya adalah contemporary scholar generally allowed financial institution to charge the administrative fee and for managing a loan. Ini adalah PTPTN. Dulu ada isu PTPTN ni adalah riba. Bayar sampai pinjam PTPTN bayar 4% dan sebagainya, 5% dan sebagainya, pinjam 50,000 bayar 70,000 contohlah kan. Saya tak kira betul-betul lah bagi contoh. Okey, tapi itu adalah riba. Sebab apa? Dalam kontrak, dalam akad Islam, kalau kata kita pinjam 10 bayar 12, RM2 itu adalah riba dalam akad pinjam. Tetapi nanti kamu akan tahu lah macam mana dia punya transaction dia, insya-Allah sen depan. Okey, tetapi ini overview sikit. Tetapi ulama contemporary, ulama masa kini, ulama terkini lah, ulama contemporary, ulama dalam masa Melayu contemporary juga Ulama contemporary membenarkan untuk institusi keuangan, financial institution to charge an administrative fee. Apa maksud administrative fee? For managing a loan. Administrative fee ni adalah yuran pengurusan untuk menguruskan pinjaman seseorang. Contohnya apa? Dalam PTPTN, bila kalau siapa pernah minta PTPTN dan sebagainya, siapa minta PTPTN pinjaman dan sebagainya, biasanya melibatkan documentation yang terlalu banyak. 3-4 line nak kena chop sana, orang kat pejabat nak kena buka file untuk orang sipulan-sipulan ni dan sebagainya. Dia ada administrative fee dan orang yang nak mengendalikan pinjaman seseorang tersebut pun dia masa dia untuk menguruskan pinjaman tersebut. Itu dikatakan yuran pengurusan. Masa dia. Kalau dia tak ada, siapa nak urus? Okey. Jadi ulama contemporary membenarkan untuk financial institution. So institusi kewangan benarkan charge kepada katakanlah Ali jugalah. Ali tadi dia nak pinjam PTPTN. PTPTN ni boleh charge kat dia disebabkan dia pinjam 50,000, pengurusan dia lebih kurang 5,000. So dia kena bayar balik dekat PTPTN 55,000 contoh. Okey, contoh So 5,000 tu adakah riba? Tidak. Okey, contemporary scholars mengatakan itu adalah administrative fee. Tetapi ayat dia kat sini kamu kena jelas kat sini. As long as it represent actual expenses incurred in administering the loan. Apa maksud ayat tu? Dengan syarat PTPTN kena ambil betul-betul charge kepada orang yang nak pinjam tu, betul-betul actual expenses, actual administrative fee. Bermaksud kena nilai betul-betul yuran pengurusan sebenarnya berapa. Kos kertas, kos buka file, kos pekerja. Okey, dia kena hanya ambil untuk memenuhi kos, nak menampung kos tersebut sahaja. Dia tak boleh ambil lebih. Kalau lebih dia jadi riba. Okey, boleh faham? However, if the charge are more than the actual expenses incurred, the term administrative fee is no longer accurate. Apa maksud dia? Dia kata kalau
dia ambil lebih daripada charge yang sepatutnya, kos yang sepatutnya untuk duit pengurusan, dia dah tak lagi jadi administrative fee. Dia tak jadilah dia dah bukan lagi bayaran lebihan itu bukan untuk yuran pengurusan. Bayaran lebih itu adalah riba. Boleh faham? Okey. So sebab tu ada isu dibahaskan dulu. Okey. Pengurusan pinjam 50,000 sebab tu kalau kamu sempat hidup ataupun kamu pernah dengar, okey, dulu orang mempertikaikan PTPTN dan sekarang dah jadi 1%. Dulu tak silap 4 ke 5% lah ataupun belah-belah, tak ingat lah, minta maaf kalau saya tersilap, check balik. Dan sampai sekarang dah jadi 1%. Sebab kita hanya nak ambil PTPTN hanya nak mengambil charge untuk administrative fee, upah bayar gaji orang tu, kertas, filing dan sebagainya. Boleh faham So charge PTPTN diturunkan. So tak ada isu dah lah ni, pinjam PTPTN ni orang yang pinjam PTPTN ni terlibat dengan riba. Tak kisahlah dia ambil riba ataupun dia bayar riba, dia bersubahat So riba ni haram. So dia sama macam konsep macam arak lah, siapa yang bersubahat dan sebagainya kan. Okey. So dah tak ada isu tu. Boleh faham Ada soalan? Ui, rasanya 2 pun tak sempat ni, 10.50 lah. Kita biasanya habis ke 11. Okey, untuk al-umur bimaqasidiha. Ada soalan? Saya nak tengok al-yaqin la yazulu bisyak. Okey, sempat kot 2. Ni saya tak sempat juga. Sebab saya ada live lagi. Live bicara Al-Quran. Dekat page Itik kalau kamu tengok. Tapi lepas ni kita akan buat kat YouTube. Jemput subscribe channel YouTube Itik tu. Tapi kita buat asing. Channel asing. Bukan page Itik. Kita channelkan kepada satu channel yang asing. Iaitu fokus kepada bicara Al-Quran. Okay. Certainty is not to be overruled by doubt. Okay. Saya nak tengok dia punya penerangan explanation dia perlu panjang ke tak? Habis. Okey, saya cuba habis dalam masa 5 minit untuk subjek ni. Untuk yang kedua. Okey, boleh. Okey, dia simple saja. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Setiap yakin ni tidak dapat di atas, tidak dapat dilawan, tidak dapat. Macam mana nak cakap Yakin tidak dapat dihilangkan dengan syak. Okey, itu lebih tepatlah. Yakin tidak dapat dihilangkan dengan syak. Kita hanya syak, was-was lah, senang cakap, was-was. Okey, yang ni yang penyakit yang biasa orang berlaku lah. Okey. Okey. In essence, rule of law that established with proven evidence will remain applicable and relevant and will only supersede with the new ruling that is established with a stronger evidence. Okey, sekejap yang ni. But the most of the yang ni daripada surah yang ni kaedah ni juga diambil daripada surah Yunus ayat 36, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Okey, dia tidak boleh lawan satu kebenaran minasyak haqqi syai'a. Okey, tak apa. Kita pergi kepada apa macam mana aplikasi kaedah dia sebab. Okey, aplikasi kaedah dia adalah apabila seseorang itu dia syak. Okey, dia syak sesuatu benda tersebut. Dia perlu, kesimpulannya dia perlu bawa syak tersebut dengan bukti.
Tapi kalau kata dia tak dia syak ataupun dia dakwa satu benda tu, dia syak. Contohnya apa? Dia syak kata apa? Jap. Saya nak bagi contoh situasi. Sekejap ada contoh maknanya tak apa, kita pergi lah. Okay? Sekejap kita pergi pada contoh. Practice are established with a certainty will continue to be relevant. Maksudnya, dia apabila dia syak sesuatu, syak tersebut tak boleh lawan dengan tanpa bukti. Okay, senang cakap dia tanpa concretely proven. Maksudnya syak tersebut tidak boleh dilawan dengan tanpa mendatangkan satu bukti. Jadi dia akan berbalik kepada hukum asal. Hukum asal dia apa yang dia syak tu. Okey, dia akan berbalik kepada hukum asal. Mungkin kamu tak faham, okey. Kita tengok contoh. Contoh dia apa? Contoh dia, iza syakka ahadukum fi salatihi. Okey, saya terus kepada bahasa Melayu. Sekiranya seseorang itu okey. Dia okey, dalam solat lah biasanya aku dah buat solat isyak ni. Ini rakaat kedua ke rakaat ketiga? Okey. Dia syak 2 atau 3. Dia akan berbalik kepada dia dah buat 2 rakaat. Saya dah tunggu jawapan semua senyap klik-klik ni. Dia dah berbalik kepada, dia akan berbalik kepada 2. Sebab apa? 2 dan 3 yang dia kalau dia confuse sama ada 2 dan 3, yang pasti dia dah buat 2 betul tak? Dia syak sama ada dia dah buat yang ketiga ke tak. Dia was-was. Walaupun dia dah buat, tapi dia tak, memang dia tak ingat dan dia lupa, dia akan berbalik kepada 2. Sebab 2 pasti dia dah buat. Cuma dia syak, dia dah buat yang ketiga ke tak. Dan di akhir solat dia kena buat sujud sajdatain. 2 sujud. Sujud apa? Sujud apa? Dengar macam ada orang sebut. Sujud sajadah. Sujud sejadah kan boleh. Sujud apa? Sujud Sawi. Sujud sawi. Sebut buka mic lah. Saya nampak ada orang sebut tapi tak buka mic. Sujud sawi, sujud sejadah lain. Sebab bila kita jumpa ada simbol sejadah dekat Al-Quran. Okay. Sujud sawi, sujud sebab kita nak lupa lah. Kita nak kenapa, apa tujuan sujud sahwi tersebut? Kita nak kata apa? Kita nak mengutuk syaitan lah. Nak kata sebab syaitan ni memang syaitan yang mengganggu kita solat. Dia ada sebut kat situ. Okay, wa idza kanat naqisatun kanatir rakaat tamaman li salati wa kanat sajdatain murghimati syaitan. Sorry. Okay. Kita apa? Maksudnya kat situ apabila dia syak, okey. Kita tengok yang kedua pula. Masalah yang kedua. Apabila seseorang itu dia rasa sakit perut, dia tengah solat ni dia sakit perut. Kemudian dia sakit perut, dia syak pula. Aku kentut dah tadi. Isu dia kentut pula lah ni. Okey, kentut. Dia sama ada dia syak. Aku memang tengah sakit perut ni, cumanya aku kentut ke tadi ya. Dia was-was sama ada dia kentut ataupun tidak. Dia berbalik kepada apa? Dia kentut ke tak kentut? Tak. Tak sebab? Sebab ni saya jawab. Sebab apa? Tak tahu. Sebab dia lupa. Sebab dia syak lah, syak. Dia bukan lupa, dia syak. Okey, dia syak, dia kata dia syak sama ada dia kentut ataupun tidak.
Okey, dia berbalik kepada yang asal di mana dia tak kentut. Tetapi sekiranya syak tersebut datang dengan bukti. Apa maksud datang dengan bukti? Dia confused sama ada dia kentut ke tak. Jadi kat sini dia kata dia kena teruskan solat selagi mana dia tak dengar. Aku confused tak macam ni dia kata. Aku confused kentut ke tak. Tapi tadi macam dengar bunyi. Ataupun tapi tadi get any smell adalah ayat tulis. Dia ada tapi tadi macam ada bau kentut. Dia pula cam bau kentut dia kan. Okey. Boleh faham ah? Maksudnya tadi dia syak. Tapi syak tersebut datang dengan bukti. Bukti dia apa? Memang aku dengar bunyi tadi tapi aku kentut ke? Aku memang tengah sakit perut. Boleh faham? Ataupun bunyi tak dengar. Kentut ni macam-macam jenis pula kan, macam-macam bunyi. Bunyi tak dengar tapi ada bau. Dia memang dia tahu dia sakit perut. Dia dah tahu dia memang tengah sakit perut tapi dia was-was sama ada dia kentut ke tak. Tapi tiba-tiba dia dengan syak tersebut datang dengan bukti-bukti. Ni bau busuk ni, macam bau kentut aku kan. Jadi dia kena teruskan solat ke tak? Dia kena Duduk. kena keluar daripada solat tersebut sebab syak tersebut datang dengan bukti. Boleh faham tak? Maksudnya dia kita berbalik kepada slide yang sebelum tadi. Perbuatan satu syak tersebut kalau tidak datang dengan bukti, dia akan berbalik kepada hukum sebelum dia, hukum asal dia. Jadi macam solat tadilah, dia memang tengah sakit perut tapi dia was-was, dia syak sama ada dia kentut ataupun tidak, tapi tidak datang dengan bukti, maka dia boleh teruskan solat. Berbalik kepada hukum asal bahawa dia tak kentut. Tetapi kalau syak tersebut datang dengan concretely proven, maksudnya memang terdengar bunyi tadi. Terdengar bunyi. Lepas tu ada bau pula. Double bukti. Ada bau pula. Dia pula cam dah. Memang ni memang bau kentut dia lah kan. Okey, contoh lah kan. So dia memang kena tinggalkan solat. Syak tersebut dah ada bukti. Jadi tinggalkan solat. Boleh faham Kita terus kepada application dalam kewangan Islam. Contoh. Contoh ni last lah ni. Lepas tu habis tengok slide ni. Okey, ni last lah. Contoh dia apa? If a person has taken loan, Ali ni, saya suka nama mudah 3 huruf, Ali Abu. Ali ni dia memang dah ambil pinjaman dekat bank. Dengan Abu lah, Abu. Dengan Abu. Dia dah ambil pinjaman dah. Yang ni confirm, dia dah ambil pinjaman. Dia was-was, dia syak sama ada dia dah bayar ke belum, sama ada dia dah berhutang, sama ada dia masih berhutang ataupun tidak. Jadi dengan kaedah ni macam mana kamu nak selesaikan? Adakah Ali masih sama ada dia dah bayar ke belum? Jadi macam mana kamu nak selesaikan? Apa masalah dia was-was, dia syak. Lepas tu dia jumpa pula pelajar kewangan Islam ni kan, Wazif, Akil, Alia, kata aku memang berhutang dengan dia ni. Tapi aku syak, aku indak ni maksudnya dia was-was. Aku dah bayar ke belum hutang dia ni? Okey, Ali pun tak ingat, Abu pun tak ingat. Okey, Wazif, macam mana kamu nak selesaikan masalah mereka dua? Macam mana? Kena tunjuk bukti lah kot. Macam resip pembayaran ke apa. Bukti tak ada? Oh, bukti tak ada. Tak tahu. Tak tahu, tak selesai ke masalah deposit kan. Alia? Sama juga kot, dia kena ada receipt lah pembayaran tu. Kalau tak ada? Kalau tak ada, dia kena minta pihak PTPTN tu check. Dia Ali dengan Abu je masalah dia. Kalau tak ada, tak tahu lah cikgu.
Tak tahu juga, tak selesai kan masalah dia doa. Okey, Akil. Pada pendapat saya, dia lupa, dia was-was macam dia berbayang ke tak. Bagi pendapat saya, dia kena itu pula. Ha? Ya. Maksudnya dah kata bukti pun tak ada kan. Mesti tak ada sebab tak tahu kan. Okay, bukti tak ada, kita kena hukuman ni kita kena balik kepada hukuman asal lah. Penyanda ada pinjam. Jadi dia kena bayar. Jadi dia kena bayar sebab ada syak. Walaupun Ali tu dah bayar tapi tak ada bukti. Dia kena bayar sekali lagi kan? Ya, sebab dia syak. Sebab dia tak ada bukti. Melainkan dia datang sekali dengan bukti, tak perlu bayar. Nice try. Okay. Nice try. Tapi kalau bagi masalah ni Kak Wazi dengan Alia tak selesai. Akil at least selesai lah juga. Okay. Okay. Alhamdulillah jawapan tu betul. Okay, maksudnya macam mana? Yelah, orang ambil star kan. Okay, jawapan tu betul. Maksudnya kalau dia syak, dia orang dah berhutang. Ali dengan Abu ni memang daftar dia berhutang. Dia main jumpa kita, aku berhutang dengan Ali ni. Aku lupa dengan Abu. Aku cuba lupa bayar tidak lagi. Okey. Jadi dua-dua lupa. Okey, dua-dua ni pun tak ingat anda bayar ke tak? Aku pun tak ingat Okey, sebab dia tak ingat. Jadi dia berbalik kepada hukum asal di mana mereka ini masih berhutang walaupun Ali dah bayar hutang. Walaupun the real case sebenarnya Ali dah bayar hutang sekian, tapi dua-dua lupa, dua-dua tak ada bukti, dua-dua tak tulis dia dah bayar, so dia kena bayar sekali lagi. Hutang 300, dia lupa, bayarlah 300. Seolah-olah so Abu dapatlah 600, halal dah duit 300 lebih tu? Halal tak? Dia dapat 2 kali, 600 je. Halal tak? Halal lah. So, dia kena balik hukum asal balik. Halal. Macam mana dah ada bukti-bukti yang jelas. Okey, kalau ikut kaedah ini dia jadi halal lah duit tu. Okey. Tiba-tiba satu masa dia jumpa, betul ya hang dah bayar hutang aku. Aku baru teringat ni, aku tengok WhatsApp ni jumpa pula, hang dah bayar, tunjuk resit. Jadi dia kena bayar balik tak? Drama Melayu besar. Tak perlu. Akil kata tak perlu. Alia kena bayar balik tak? Dia kena pulangkan balik tak 300 sebab dia seolah dia dah bayar lebih 300. Contoh pinjam 300 kan. Gantung pada dia kot. Gantung pada dia. Suka dia nak bayar dah kan. Okey, Wazif. Dua sebab dah dua-dua setuju. Okey. Yang ni jawapan ni tak ada siapa yang betul ya pula. Okey. Dia tambah. Kan, aku jawab dia, apa? Tak perlu. Tak perlu. Maksudnya sebab benda tu sebab dia bayar tu sebab benda dah lupa. Faham tak? Okey, tapi dia dah jumpa balik bukti. Sebab benda tu dia jumpa tu perkara yang selepas dah berlaku. Jadi tak perlu nak bayar. Melainkan ikut kehendak dia nak bayar. Okey. Terima kasih atas percubaan. Okey, nice try. Cumanya dia wajib pulangkan. Sebab dia berbalik kepada kaedah ni juga, sekiranya ada konkret proven Ali ada hak untuk tuntut balik 300 dia. Sebab isu dia kat sini kita nak bincang pasal dalam hukum Islam dia ada hak. Dia ada hak terhadap duit tersebut. Sebab apa dia boleh tuntut? Sebab ada bukti dia dah bayar. Itu hak dia. Jadi seolah-olah macam Abu ni memakan hak Ali secara tidak sah. Faham tak? Dia ni hukum ni ikut hukum isu hak ownership dalam Dia hak dalam bahasa. Kan? Ali tak sengaja. Sebab tak ada bukti dia kena bayar 600, dia 300. Jangan cakap laju sangat sekali lagi. Tak, maksudnya Ali dia bayar 300 lagi sebab dia lupa. Jadi dia tak sengaja. Dua-dua tak lupa. sengaja. Okey. Dia lupa. Okey, dua-dua lupa. Memang betul dua-dua lupa. Tapi tiba-tiba dia dah jumpa balik bukti tu. Jadi, Ali ni ada hak untuk tuntut kepada ni aku ada bukti, aku dah bayar. So, dia boleh minta balik. Duit tu dah jadi, sebab ada bukti. Dengan bukti tersebut, kalau kata kamu bawa isu ni pergi mahkamah,
hakim akan kata dia kena bayar balik sebab ada bukti. Okey, saya dah bayar dekat dia 600. Sebab kali pertama saya lupa dan tak ada bukti. So saya ambil ikut hukum kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak, saya bayar. Tapi setahun tak kisahlah, setahun kemudian ke sebulan lepas tu ke, saya dah jumpa dah bukti, saya dah bayar dekat dia. Dia ada hak untuk tuntut semula duit tu walau sebab apa? Dua-dua sebelum ni dua-dua lupa, tapi lah ni dah ada bukti. So tak kisahlah dia ada lupa ke dia tak lupa, ada bukti, ada proven, concrete proven. So dengan kaedah ini juga, okey, dengan kaedah ini juga digunakan sekiranya ada bukti, syak ataupun dia lupa tersebut dah dihapuskan lah. Sebab ada bukti. Okey. Okey, dah ada bukti. Syak tersebut datang dengan bukti. So kena ikutlah bukti tersebut, dah ada bukti. So dia kena tuntut balik, dia boleh tuntut balik 300. Melainkan kalau orang tu halalkan, settle. Tapi kalau orang tu tak halalkan, orang tu bukan tak apalah halal. Tapi kalau ikut hukum dia ada hak untuk dituntut balik. Sebab Abu tadi dia dah guna dah 300 yang lebih yang dibayar tadi secara tidak orang kata apa? Dia berbalik kepada dalil Al-Quran tadi. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil kan. Okey. Maksudnya kita tak boleh guna harta orang lain dengan kaedah batil ni dengan tidak betul. Ambil hak orang lain dengan tidak betul. Kita tak boleh makan hak orang lain dengan tidak betul. So yang ni dah tak betul ya. Sebab dia bawa bukti. Dia faham ah? Okey. Jadi kena bagi balik ya. Ini jawapan dia kena bagi balik. Kalau dah jumpa bukti. Okey, sama juga dengan bayaran zakat. Saya bagi contoh bayaran zakat. Dia wajib bayar zakat fitrah contoh. Kamu sendiri pun wajib bayar zakat fitrah, tapi sama ada persoalan dia sama ada kamu kena bayar ataupun ayah kamu kena bayar, tu nombor 2. Tapi kamu wajib bayar zakat fitrah. Okey, zakat fitrah kamu lupa, aku dah bayar ke belum? Okey, bila dia lupa, dia jatuh balik pada hukum asal di mana dia wajib bayar. Walaupun dia dah bayar sebelum ni, tapi tiba-tiba dia dah jumpa resit. Bayar zakat fitrah ada resit kan? Aku dah bayar, boleh dah nak pergi tuntut dekat pejabat zakat, saya dah bayar rupanya, hari tu saya lupa. Boleh. Okey, boleh. So tapi persoalan dia kalau kata dia tak bayar, dia lupa sama dia tak bayar lagi ke tak, dia jatuh kepada hukum asal, dia tak bayar lagi. Walaupun dia dah bayar. Okey? Jelas? Jadi itu saja untuk hari ini, 2 saja kita sentuh. Jelas. Kita akan pergi esok, insya-Allah esok hardship brigade facilities ataupun masyaqqah tajlibu taisir. Kita akan cuba habiskan esok untuk ketiga-tiga ni. Okey? Persoalan Wazi? InsyaAllah tak ada kot. Akil? Ada kelas lepas ni? Ada insya-Allah. Ada. Ada. Kelas apa? Akidah Islamiah. Akidah Islamiyah. Ustazah ini. Okay. Okay. Alia ada soalan? Ada. Okey, so kalau tak ada, insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul As.